Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil hamhuma kama rabbani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada pengasas bicara ilmu kita, Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Tuan Haji Nikmat Niklip, kerana di atas platform ini kita dapat manfaat daripada nukilan-nukilan dan perkongsian-perkongsian. Izinkan saya di hari yang ceria ini, Nazir bin Azmi selaku Certified Coach di PPD Tanah Merah berkongsi cerita tentang kehidupan yang mungkin sedikit sebanyak kita boleh ambil pengajarannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada diceritakan pada waktu dahulu tentang seorang majikan yang kaya dan pemurah yang mengupah seorang tukang kayu yang mahir membuat rumah dan cantik. Bila siap saja rumah tersebut, jutawan itu pun berkata, "Saya hadiahkan rumah ini kepada saudara." Mendengar ungkapan itu, tukang kayu pun menangis teresak-esak. Bila ditanya kenapa, dia menceritakan akibat daripada kurang pemantauan dari majikan, rumah ini disiapkan secara tergesa-gesa dan mungkin akan ada kecacatan padanya. Pengajaran yang boleh kita ambil ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita berada di atas, hendaklah memantau anak buah. Dan jika bekerja di bawah, hendaklah buat yang terbaik, kerana sudah tentulah majikan dan rakan-rakan akan menghargai hasil kerja kita yang terbaik. Berikanlah yang terbaik, nescaya insya-Allah kita tidak akan rugi apa-apa. InsyaAllah kita juga akan mendapat yang terbaik. Ini membawa kita kepada cerita yang kedua. Ada dikisahkan dahulu seorang pemilik kapal layar yang menghantar kapalnya di limbungan untuk dicat kerana ingin menukar warna kapal tersebut. Setelah siap kerjanya, pemilik limbungan itu pun menunda kapal tersebut dan menghantar kepada pemiliknya kerana tahu pemilik kapal layar itu seorang yang sibuk. Sejumlah bayaran akan diselesaikan secara dalam talian seperti yang dipersetujui. Namun, pemilik limbungan terkejut kerana setelah disemak, jumlah yang dimasukkan lebih sekali ganda dari apa yang dijanjikan dan dipersetujui keduanya. Beliau pun terus bergegas pergi berjumpa dengan pemilik kapal tersebut untuk memulangkan baki bayarannya. Dengan nada yang terharu, pemilik kapal itu berkata, "Tidak ada wang yang dapat digantikan dengan tidak ada wang yang banyak dapat digantikan dengan nilai nyawa anak-anak saya. Bila saudara hantar kapal tersebut, anak-anak saya telah membawanya belayar dalam satu ekspedisi. Saya risau akan keselamatan mereka kerana saya terlupa memberitahu saudara yang ada kebocoran yang perlu dibaiki. Bila mereka pulang dengan selamat, saya tahu saudara telah membaiki kebocoran tersebut. Nah, jika kita berikan yang terbaik, malah kita bagi nilai tambah atau added value pada pekerjaan itu, nescaya tidak ada orang yang tidak akan kagum dan seronok dengan hasil kerja kita." Pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan, berikanlah yang terbaik dan berilah nilai tambah atas pekerjaan kita. Jika kita guru, berikanlah yang terbaik dan nilai tambah pada murid-murid kita. Jika kita ibu bapa, berikanlah yang terbaik dan nilai tambah untuk anak-anak kita. Dan jika kita bos, berikanlah nilai yang terbaik dan nilai tambah untuk anak-anak buah kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cerita terakhir yang ingin saya kongsi pada hari ini ialah cerita yang selalu kita dengar. Namun, jika tuan-tuan dan puan pernah mendengar cerita ini, anggaplah ia hanya sebagai satu ulang kaji. Ceritanya ialah cerita si isteri yang selalu mengeluh kepada suaminya bila melihat jemuran jiran mereka
Katanya, "Bang, lihatlah tu. Jiran kita tidak pandai membasuh kain baju. Selalu saja saya nampak kesan kotoran pada kain dan baju yang disidai. Malah boleh nampak dari melalui bilik kita ini." Setelah sekian lama berlalu, pada suatu hari, si isteri terkejut bila mendapati baju dan kain dijemur itu bersih dan berkilat. Dan dia pun terus bergegas memberitahu suaminya akan perkara tersebut. Dengan senyum suaminya membalas, "Sayang, saya baru saja cuci cermin tingkap rumah kita sebentar tadi." Ya Allah, alangkah malunya si isteri. Alangkah baik jika kita ambil tahu dan siasat kelemahan diri kita dahulu sebelum menuding jari kepada orang lain. Ibarat kata cerdik pandai, janganlah kita membenci seseorang sehingga kita lupa kepada kebaikan yang pernah dilakukannya. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, dalam melihat setumpuk hitam pada sehelai kertas putih, masih banyak ruang putih yang masih kita boleh gunakan dan fokuskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.